Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Farzana Parwina binti Muhammad Syamsuddin. Saya merupakan salah seorang pemberita. Hari ini saya hendak menceritakan apakah berita yang tergempak yang tengah berlaku di Malaysia. Pada 2 tahun lalu, Malaysia telah digempak dengan isu pandemik COVID-19 dan kini pula dengan isu banjir kilat yang berlaku di Lembah Kelang. Jadinya, apakah punca, apakah kesan dan cara mengatasi isu banjir kilat yang tengah berlaku di Lembah Kelang? Marilah kita menyaksikan. Jika tiada angin, pokok tidak akan bergoyang. Begitulah peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan bahawa setiap yang berlaku pasti ada penyebabnya. Justru itu, saya akan menerangkan beberapa faktor utama yang mendorong kepada berlakunya banjir di Lembah Kelang. Antaranya termasuklah disebabkan sistem perparitan yang tidak sistematik. Menurut kenyataan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar, kejadian banjir akibat daripada hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam menyebabkan sistem perparitan sedia ada tidak lagi dapat menampung kapasiti aliran air yang tinggi. Hal ini menjadi lebih buruk apabila keadaan parit di kawasan berkenaan dipenuhi oleh semak samun serta tanah menyebabkan pengaliran air tidak lancar. Bukan itu sahaja, pemusnahan hutan untuk aktiviti pembangunan turut menyumbang kepada berlakunya banjir di Lembah Kelang. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan menyebabkan air dalam kapasiti yang banyak akan mengalir ke dalam sungai mengakibatkan berlakunya limpahan air. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai isu semasa banjir di Lembah Kelang, kita akan beralih kepada wartawan kita iaitu saudari Tam Jin Shit yang kini berada di Lembah Kelang. Dipersilakan. Saya Tan Jin Shit sebagai seorang wartawan ingin bertemu bual dengan seorang pemangsa yang terlibat dalam banjir kilat di Lembah Kelang. Siapakah nama anda? Nama saya Nur Amira. Apakah perasaan anda semasa banjir kilat berlaku? Semasa banjir kilat berlaku, saya tak sangka pun akan berlaku di Selangor kerana benda ini sangat mustahil banjir berlaku di Selangor. Masa saya tidur malam tu, saya ada rasalah macam hujan rintik-rintik tapi saya tak menyangka yang pada esok paginya saya bangun, air takat di Pulali. Saya rasa sangat takut dan terkejut. Jadi saya pun terus menghubungi saya punya keluarga dan bagi tahu macam mana cara-cara yang menyuruh mereka untuk menasihat saya macam mana nak mengatasi banjir ni. Lepas tu macam nak simpan makanan sebab saya takut banjir ni berlarutan sehingga sebulan dan saya tiada bekalan makanan ataupun sumber apa-apa untuk makan mereka. Terima kasih atas kerjasama Mira. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seperti yang kita tahu, isu banjir kilat bukannya sesuatu isu yang mudah tetapi telah membawa pelbagai kesan kepada para rakyat. Antaranya, isu banjir kilat telah menyebabkan masalah kesihatan muncul. Apakah jenis masalah kesihatan yang akan muncul pada ketika banjir kilat? Iaitu kencing tikus. Selain itu, isu banjir kilat juga menyebabkan kematian berlaku. Bagaimanakah kematian berlaku? Kematian berlaku melalui masalah kesihatan yang saya dinyatakan sebentar tadi atau renjetan elektrik. Di samping itu, seperti yang kita mendapat maklumat daripada para rakyat, harta-harta yang mereka membeli selama ini telah rosak. Hal ini menyebabkan kerosakan harta benda berlaku. Akhir sekali, isu banjir kilat juga menyebabkan kos perbelanjaan negara meningkat. Mengapakah kos perbelanjaan negara meningkat? Kerana kerajaan terpaksa menyumbang sumbangan kepada para mangsa yang terbabit dalam banjir kilat. Seperti yang kita tengok di sebelah kanan, statistik ini menunjukkan bahawa kos kerugian Malaysia di semasa banjir kilat. Antaranya negeri yang paling tinggi dalam kos pembelajaran tersebut ialah negeri Selangor iaitu sebanyak 3.1 bilion. Bagi mengelakkan banjir di Lembah Kelang daripada berlarutan sehingga menjadi duri dalam daging, beberapa inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan umumnya dalam usaha mengurangkan kadar banjir di Lembah Kelang. Antaranya, pihak kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM29.13 juta bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikan infrastruktur awam yang rosak serta menaik taraf kolam tanggungan banjir di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
Seterusnya, solusi yang tidak boleh dikecualikan bagi memastikan banjir di Lembah Kelang tidak berulang adalah dengan pihak kerajaan mengawal aktiviti pembangunan dan pembalakan, khususnya di kawasan hutan sekitar. Inisiatif ini bergantung sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk memastikan tiada aktiviti yang berlaku tanpa lesen di kawasan hutan serta melaksanakan polisi untuk memelihara alam semula jadi. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Itu sahaja maklumat yang kita memperolehi. Sekian, terima kasih.